حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi tammim bil khair. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kami kefahaman tentang agamamu. Wa'alimna ta'wil, dan ajarilah kami ilmu-ilmu Al-Quran dan pentafsirannya. Wahdina siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkesempatan berjumpa lagi di laman ilmu Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Ipoh untuk kuliah maghrib pada malam ini. Jadi pada hari ini adalah lanjutan daripada kita membicarakan mengenai tentang adab-adab orang Islam, karangan kitab Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang mana diterjemahkan oleh Haji Hassan bin Haji Idris. Para sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk hari ini kita membicarakan mengenai tentang adab antara adik-beradik. Dan juga jika berkesempatan, saya akan masukkan juga mengenai tentang adab terhadap kaum kerabat kita, insya-Allah. Para sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, adab antara adik-beradik. Seorang Muslim memandang bahawa dengan beradab, seorang Muslim memandang bahawa beradab dengan adik-beradik adalah sama penting seperti beradabnya dengan ibu bapa dan juga anak-anak. Yang pertama, adab adik terhadap abang-abang dan kakak-kakak sepertilah adab mereka terhadap ibu bapa. Manakala yang keduanya, adab abang dan juga kakak-kakak terhadap adik-adiknya sepertilah adab ibu bapa terhadap anak-anak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jika kita tengok di sini, dia menyatakan mengenai tentang hubungan adik-beradik di antara abang dan juga adik dengan abangnya. Di sini dia menyatakan bahawasanya adab adik terhadap abang dan juga kakak sepertilah adab mereka terhadap ibu bapa. Jadi kita perhatikan mengenai tentang adab adik terhadap ibu bapa. Dijelaskan dalam kitab ini bahawasanya adab adik terhadap abangnya adalah seperti adab terhadap kedua ibu bapanya. Yang pertamanya, adab adik terhadap abang yang sulung apa semua tu ataupun kakaknya, hendaklah yang pertama mentaati keduanya dalam perkara yang disuruh atau dilarang, selama apa yang disuruh atau yang dilarang itu tidak merupakan maksiat kepada Allah atau tiada menyalahi syariatnya. Kerana tiada ketaatan kepada seseorang makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah, yakni Al-Khaliq. Dan kerana Allah berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 15, wa in ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya, dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku, yakni dengan Allah, suatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Jadi di sini menunjukkan bahawasanya adik perlu taat kepada abang-abang dan juga kakak-kakaknya dalam perkara jika disuruh mentaati kepada keduanya dalam perkara yang bukan membawa kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tengok sabda Nabi SAW, innama ta'ata fi ma'ruf, hanya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf sahaja. Pada pandangan agama, ma'ruf ni dengan maksudnya adalah perkara yang baik,
perkara yang boleh mendatangkan pahala, perkara yang boleh membawa kepada syurga. Itulah yang dikatakan perkara yang ma'ruf. Dan sabda baginda Nabi SAW lagi, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Dan tiada keharusan taat kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi para abang, kita selaku abang, kita selaku kakak, hendaklah mengetahui apabila kita nak menyuruh adik-adik di bawah, adik-adik bawahan kita, kita nak menyuruh, kita kena tahu perkara tersebut adalah perkara yang membawa kepada makruf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang membawa kepada kebaikan. Jadi kita nak suruh sesuatu benda kepada adik bawahan kita, hendaklah kita kena tahu juga mana yang baik dan juga mana yang buruk. Dan juga adik juga perlu hormat kepada abang ataupun kakaknya dalam perkara-perkara yang baik. Dan yang keduanya, adab adik terhadap abang kakaknya, menghormati dan juga menjunjung kedudukan abangnya, di samping merendahkan diri dan juga memuliakan mereka, baik melalui percakapan ataupun perbuatan. Itu yang pertamanya. Baru dia masuk mengenai tentang adab. Kita kena menghormati dan juga menjunjung kedudukan abang kita, abang kakak kita. Letakkan mereka di tempat yang mulia. Yang keduanya, baik melalui percakapan ataupun perbuatan. Sama ada percakapan kita hendaklah berhemah, mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik kepada orang yang lebih tua daripada kita, dan juga perbuatan kita janganlah sampai kita menyakiti. Ini adab ini sama juga kita menghormati kepada kedua ibu bapa kita. Dan yang seterusnya, jangan sesekali menyinggung perasaan mereka, menyergah atau mengangkat suara mengatasi suara mereka. Jangan berjalan di hadapan mereka, jangan mengutamakan orang lain, jangan memanggil mereka dengan namanya. Sebaliknya, panggillah dengan panggilan-panggilan yang baik. Wahai abang aku, kakak, abang long, kan? Kita ada macam Kak Long, Kak Ngah. Maknanya panggilan-panggilan yang mesra. Itu sebenarnya adab-adab yang telah diajar dalam agama kita. Dan jangan musafir atau keluar rumah di hadapan mereka tanpa minta izin atau tanpa keredaan daripada mereka. Inilah perkara-perkara adab-adab sebegini perlu kita ajarkan kepada adik-adik kita yang di bawahan kita. Dan yang seterusnya, adab yang seterusnya, yang ketiga, membuat kebajikan terhadap mereka dengan apa saja yang dapat dilakukan, yang mudah sampai dengan tangan atau kuasa yang ada. Apa saja jenis kebajikan dan kebaikan seperti memberi makanan, pakaian, mengubati atau menanggung perbelanjaan perubatan yang sakit antara mereka, serta menolak sebarang perkara yang menyakiti hati mereka. Malah hendaklah sanggup juga jika perlu berkorban bagi menyelamatkan nyawa mereka. Itu tanggungjawab adik. Maknanya kita membuat kebajikan kepada mereka, kerana mereka lah, kerana abang, kerana kakak lah yang menjadi barang ganti kepada ibu bapa kita. Kita kena berikan kebajikan pada mereka, doakan mereka, kan? Memberi makanan, pakaian, jika mereka sakit, ziarahi mereka, kan? Sampailah kepada tahap berkorban bagi menyelamatkan nyawa mereka. Berkorban. Mereka ni, abang kakak kita, adalah saudara sedaging dengan kita. Dan yang seterusnya, yang keempat dan akhir sekali, menghubungkan silaturahim dengan siapa jua yang tiada hubungan dengan anda kecuali melalui abang kakak kita. Berdoa, beristighfar terus menerus kepada mereka, melaksanakan janji-janji mereka kepada orang yang memuliakan serta menghormati sahabat-sahabat mereka. Jadi ini antara tanggungjawab adik kepada abang kakak kita. Memang dalam keluarga kita tahu bahawasanya ada berlaku orang kata pertelingkahan ataupun salah faham di antara adik dan abang. Tapi ini tanggungjawab adab. Islam mengajar mengenai tentang adab. Walaupun berlaku salah faham dalam keluarga kita, abang dan kakak, jadi kita kena hormat mereka. Mereka mempunyai kedudukan yang mulia yang kita kena letakkan. Mereka ni sama seolah-olah diletakkan tarafnya sebagai ibu bapa
yang kedua bagi kita, kan? Kita kena doa kepada mereka, istighfar buat mereka, dan juga jalinkan hubungan silaturahim dengan sahabat-sahabat mereka, cuba melaksanakan tunai janji-janji mereka yang mungkin ada mereka pesan kepada kita untuk kita laksanakan selaku kita sebagai seorang adik dalam keluarga. Seterusnya dinyatakan di sini juga bahawasanya ada juga kita tidak, Islam ni dia ajar kepada kita orang kata keadilan. Dia tidak ada adik perlu hormat abang, kan? Dan yang keduanya, Islam mengajar juga abang juga perlu kasih kepada adik. Nabi SAW sebut dekat sini, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarfa kabirana. Bukanlah daripada kami orang yang tidak ada rasa sayang daripada orang-orang kecil kita, kan, adik-adik kita, dan juga yang tidak tahu nak memuliakan, nak menghormati orang-orang yang kabirana, kan, orang-orang yang mendahului kita, yang besar daripada kita, kan. Jadi Islam ajar dua peringkat, maknanya keadilan Islam itu, yang kecil hormatnya, yang besar muliakan yang besar pula kasih sayang kepada yang kecil. Dinyatakan di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, adab abang dan juga kakak terhadap adik mereka sepertilah adab ibu bapa terhadap anak-anak. Di sini dinyatakan adab abang terhadap adik-adiknya. Yang pertamanya dinyatakan di sini, mula-mula sekali dinyatakan memperelokkan nama adik tersebut, panggilan kepada nama adik tersebut, membuat akikah pada hari ketujuh daripada hari kelahirannya. Jadi ini tanggungjawab ibu bapa kepada anak-anak. Seolah-olah abang menjaga adik-adik ni seumpama dengan anak. Memilih memperelokkan nama anak tersebut ataupun adik tersebut, membuat akikah pada hari ketujuh daripada hari kelahirannya, mengkhatankannya, menyayangi dan juga mengasihinya, memberi perbelanjaan dan juga memperelokkan didikan, mengambil berat serta memberi pelajaran agama terhadap adiknya, mendisiplin hidupnya dengan adab-adab Islam, melatihnya melaksanakan kewajipan Islam yang fardu dan juga yang sunat. Bila sudah sampai umurnya boleh berkahwin, kahwinkanlah mereka. Jadi ini antara tanggungjawab abang kepada abang kakak terhadap adik-adiknya. Jadi abang kakak perlu tahu bagaimana nak melatih adik, nak mendisiplinkan adik, nak mengajar agama terhadap adik. Ini adalah tanggungjawab seorang abang. Hak-hak ini perlu ditunaikan oleh abang kepada adik-adiknya. Semua benda-benda ni yang dinyatakan ni semuanya adalah berpandukan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dinyatakan di sini, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu semata-mata kerana takut papa. Jangan disebutkan kat sini, jangan kamu membunuh anak-anak. Jadi adab abang terhadap adik-adik ini adalah jangan membunuh adik-adik kita tersebut. Membunuh dalam arti kata bukan hanya sekadar nyawa, tapi membunuh karakter dia, membunuh pemikirannya, kan, membunuh perasaannya, kan. Jadi ini antara perkara-perkara yang boleh membunuh. Jadi kita sebagai abang ataupun sebagai kakak kena tunjuk contoh kepada adik-adik yang di bawah. Seterusnya disebutkan di sini adab abang terhadap ataupun abang dan kakak terhadap adik-adiknya adalah yang seterusnya, sabda baginda Nabi SAW, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum fa inna auladakum hadiyatun ilaikum. Muliakanlah anak-anak kamu dan perelokkanlah didikan akhlak mereka, kerana anak-anak kamu merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Dinyatakan Nabi sebutkan dekat sini bahawasanya anak-anak itu adalah hadiah bagi kita, dan kita kena muliakan dia. Dan juga sebagai abang, sebagai kakak, kita kena rasa anugerah Allah bagikan kita adik, tanggungjawab kepada kita, kita kena rasa itu adalah hadiah
daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Maknanya kita ada waris, ada waris kita yang kita kena muliakan adik-adik kita. Disebutkan di sini juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Baihaqi dan juga Tabrani, sawu baina auladikum fil atiyah falau kunta mufaddalan ahadan lafaddaltun nisa. Artinya, samakanlah pemberian kamu terhadap anak-anak kamu, lelaki dan perempuan, sama saja. Berikan tanggungjawab nafkah, didikanlah apalah semua kepada anak-anak lelaki dan perempuan, terhadap adik-adik kita lelaki dan perempuan, berikan didikan, samakan pemberian terhadap adik-adik kita. Nabi sebutkan kat sini juga, jika hendak mengutamakan seseorang atas yang lain, nescaya aku mengutamakan anak perempuan. Bagi abang ataupun kakak yang bertanggungjawab mendidik adik, Nabi SAW kata hendaklah memberi keutamaan yang lebih, perhatian yang lebih kepada adik-adik perempuan kita. Jika kita ada adik perempuan, tolong jaga maruahnya, kan? Tolong jaga pemikirannya, tolong tengok dia bergaul dengan siapa lah, apalah semua tu. Kita nak bagi kahwin pada dia lah, apalah semua tu, kan? Kita kena tengok kepada siapa. Itu tanggungjawab, seolah-olah tanggungjawab ibu bapa kepada anak dia. Yang perempuan kita nak kena tengok lelaki yang kita nak kahwinkan adik perempuan kita tu kepada siapa. Kalau kita dah bagi didikan agama kepada adik perempuan kita, kita nak serahkan adik perempuan kita pun kepada orang yang beragama, yang lebih lagi. Kita tak naklah kita dah ajar adik-adik kita dengan perkara-perkara yang baik, dan juga kita serahkan kepada pihak-pihak ataupun pasangan yang tidak mampu mengajar agama. Jadi ini satu kecuaian terhadap tanggungjawab. Seterusnya Nabi SAW menyatakan kat sini, alimus sabiy salah li sab'in sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Ajarlah sembahyang kepada kanak-kanak bila mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka kalau tidak lekat sembahyang setelah berumur 10 tahun, serta asingkanlah tempat tidur antara mereka. Jadi ini antara tanggungjawab abang kepada adik-adiknya. Dan seterusnya, sebagaimana yang disebutkan oleh asar daripada sahabat baginda Nabi SAW, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di antara hak-hak bapa atas anaknya, kalau kita sebutkan kat sini, di antara abang, kakak kepada adik-adiknya ialah apa dia? Mengajar menulis. Sayyidina Umar kata, melatihnya melontar, yakni menggunakan senjata, dan juga tidak memberi makan, minum dan pakaian kecuali apa yang halal di sisi syarak. 3 benda. Tanggungjawab sebagai seorang abang kepada adik-adiknya, latih dia menulis, maknanya apa dia? Pelajaran, kan? Kalau kita ada adik lah, apalah semua yang memerlukan pelajaran, kita kena tanggung daripada sudut mengajarnya menulis apa semua ni. Yang keduanya, melatih menggunakan senjata, hantar dia orang pergi mengaji taekwondo ke apa ke, yang boleh melatih dia orang sebagai seorang mujahid di sisi agama, dan seterusnya beri makan minum kepada mereka daripada sisi yang halal. Sayyidina Umar juga menyatakan di sini, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga, ialah nasihatnya yang berbunyi, kahwinkanlah mereka, yakni anak-anak, dengan perempuan-perempuan yang terdidik dalam keluarga yang soleh, kerana pengaruh keturunan amat berkesan. Maknanya itu tanggungjawab abang, kakak untuk memilih. Kalau kita ada adik perempuan, pilihkan kepada pasangan. Tengok juga daripada sudut keturunan. Kerana saya teringat bila sebutkan di sini, makna bahawasanya saya pernah berlaku, tak salah saya di Pengkalan Hulu, yang mana mengadu hal, seorang suami mengadu hal, menyatakan isterinya suka minta cerai,
Kan, bila kita tanya kepada bila saya tanya kepada pihak isteri tersebut, kenapa selalu minta cerai kepada suami lah apalah semua ni, dia katalah suami culah lah apalah semua, tak bagi nafkah lah, tak jalankan tanggungjawab. Bila kita tanya kepada pihak suami, memang dia aku kan, tapi pihak suami ni dia nyatakan satu perkara, dia kata dia ni isteri saya duk selalu minta cerai ni sebab apa dia? Sebab dia dapat nasihat daripada mak dia. Mak dia memberikan nasihat, minta cerailah dengan suami, kan, minta cerailah dengan suami, kerana ramai lagi lelaki lain yang ada di luar sana yang boleh nikah, kan. Itu antara pesan mak kepada anaknya yang perempuan, kan. Bila saya selidik balik siapa mak ni, rupanya mak ni pun pernah bercerai 3 kali. Cerai nikah lain, cerai nikah lain, kan, cerai nikah lain. Itu kan, bila kita tengok balik faktor keturunan, rupanya ayah kepada mak ni, maknanya atuk kepada pengadu tadi, kan, atuknya pun sama juga, pernah merogol, kan, anak orang. Jadi bila saya perhatikan benda ni, itulah bahawasanya penting bagi tanggungjawab sebagai seorang abang ataupun sebagai seorang ayah lah apalah semua ni, tengok juga kita nak nikahkan adik kita, kan, anak perempuan kita lah apa semua, tengok juga faktor keturunan. Kita tak nak lah macam kes tadi, yang cucu nak minta cerai dengan suami, mari yang si anak dia pula, kan, anak pula duk menikah cerai. Bila tengok ke atas pula, rupanya atuk dia pula pernah merogol anak orang. Ni faktor keturunan, sebagaimana Saidina Umar sebut kat sini. Sebab apa dia? Yang kerana yang soleh, kerana pengaruh keturunan amat berkesan dalam institusi kekeluargaan. Jadi ini antara perkara-perkara yang penting yang perlu dilihat oleh kita dalam kita meneruskan hubungan kita di antara adik-beradik. Seterusnya Nabi SAW menyatakan dekat sini, haqqu kabiril ikhwah ala saghirihim ka haqqil walidi ala walidihi, kan, hak yang tua daripada adik-beradik ke atas yang kecil daripada mereka adalah seperti hak bapa ke atas anaknya. Jadi dinyatakan di sini Nabi, hadis riwayat Baihaqi. Dan sabda baginda Nabi SAW seterusnya, bir ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka summa adnaka fa adnaka. Berbuat baiklah kamu terhadap ibumu, seterusnya kepada bapamu, saudara perempuanmu dan saudara lelakimu, kemudian terhadap yang lebih rendah dan lebih dekat kepadamu. Jadi Nabi SAW minta pada kita buat baik kepada, pertama kepada mak kita, kedua kepada bapa kita, dan seterusnya kepada saudara perempuan kita. Kita kena buat baik, muliakan mereka, dan juga saudara lelaki kita. Tak kiralah abang ke kakak, abang ke adik, hak lelaki, mana kita kena muliakan, utamakan kepada yang perempuan. Nak menunjukkan kat sini bahawasanya Islam bukan merendah-rendahkan martabat perempuan. Islam meletakkan muliakan perempuan ni di tempat yang sebaiknya. Muliakannya adalah dengan lelaki diberikan tanggungjawab untuk menjaga kepada wanita, kan, dan seterusnya kepada yang di bawah, seterusnya yang di bawah. Jadi inilah antara tanggungjawab yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Moga-moga kita mampu melaksanakan adab ataupun perkara yang baik di antara hubungan di antara adik-beradik, abang dan kakak, dan juga abang kakak terhadap adik, adik kakak terhadap abang terhadap abangnya. Seterusnya saya masuk kepada adab yang kedua, iaitu adab kepada kaum kerabat. Orang yang rapat dengan kita, kaum kerabat maknanya orang yang berhampir dengan kita. Seorang Muslim adalah terikat dengan adab-adab terhadap kaum kerabat dan siapa jua yang ada hubungan kekeluargaan dengannya. Sama seperti adab-adab yang wajib dipelihara dan dijaga terhadap kedua ibu bapa, anak dan juga adik-beradik,
maka hendaklah dia beradab terhadap ibu saudaranya seperti dia beradab terhadap ibunya sendiri. Hendaklah dia beradab terhadap bapa saudaranya seperti mana dia beradab terhadap bapanya sendiri. Begitulah seterusnya, apa yang dilakukan terhadap ibu bapanya hendaklah juga dilakukan terhadap ibu saudaranya daripada sebelah ibunya atau daripada sebelah bapanya. Dan segenap bentuk kesetiaan kepada ibu bapanya, iaitu dengan memberi pertolongan dan kebajikan kepada tiap-tiap seorang daripada mereka. Nak menyatakan kat sini, kita kena hormat kepada, kita kena kenal pak saudara kita siapa dia, mak saudara kita siapa dia, pak saudara sebelah bapa, pak adik-beradik lah, adik-beradik bapa kita siapa dia, adik-beradik mak kita siapa dia. Dan juga kita kena muliakan juga pak-pak saudara kita, mak-mak saudara kita sebagaimana kita muliakan mak ayah kita. Kerana mereka adalah ganti. Perginya mak ayah kita, pak-pak saudara inilah sebagai ganti kepada mak ayah kita. Kan? Kita kena muliakan. Sebagaimana kita muliakan mak ayah kita, muliakanlah juga mak bapak saudara kita. Kan? Jangan kita cemuh. Disebutkan kat sini, iaitu dengan memberi pertolongan dan kebajikan kepada tiap-tiap seorang daripada mereka. Jangan ada berlaku konflik di antara adik-beradik. Kan? Mungkin ada biasalah hubungan dalam kekeluargaan, akan berlaku masalah di antara mungkin bapa kita dengan abangnya dengan adik-adiknya lah, apalah semua itu. Biarlah hubungan tersebut selesai di antara mereka. Manakala kita anak-anak buah lah, apalah semua ni, nak kita muliakan mereka, seolah-olah kita muliakan, walaupun berlaku itu hubungan di antara mereka berdua. Dan juga mereka berdua pun juga mungkin ada salah faham, dan juga mungkin ada benda perkara-perkara yang mereka salah faham tersebut adalah satu perkara yang manis bagi diorang, kan? Macam kita duduk dalam berkeluarga, suami dan juga isteri, kan, ada berlaku konflik, dan juga bila berlaku konflik tersebut kita menyelesaikan masalah tersebut lah, apalah semua, kadang-kadang masalah tersebut memberi satu perkara manis kepada kita. Macam itulah juga abang-abang, mak ayah kita mungkin ada berlaku lah apa semua. Anak-anak buah yang di bawah ni, jangan pula menjadi, orang kata, meneruskan kesalahfahaman di antara mereka tersebut. Kita muliakan juga mereka. Seterusnya dinyatakan di sini, hubungan silaturahim wajib dijaga. Sama ada yang Muslim ataupun mereka, sama ada yang Muslim antara mereka atau yang kafir. Jadi hubungan bagi saudara-saudara Muslim kita yang telah memeluk Islam lah apa semua, dia kena jaga hubungan silaturahim di antara abang-abangnya, kakak-kakaknya, walaupun mereka belum Islam lagi. Pak-pak saudara, mak-mak saudara lah apalah semua, kena jaga. Sebagaimana baginda Nabi SAW tetap juga berhubungan yang baik kepada Abu Lahabnya, Abu Sufyannya lah apalah semua tu, tetap juga itu pak-pak saudara mereka juga. Yang kita kena jaga hubungan silaturahim. Yang tua ataupun yang lebih tua hendaklah disayangi dan dihormati. Yang sakit pula diziarahi. Yang kena bala bencana atau sebagainya hendaklah disimpati. Mereka semua wajib dihubungi walaupun mereka bersikap atau bertindak memutuskan hubungan. Dinyatakan kat sini, walaupun mereka cuba nak memutuskan hubungan dengan kita, tapi bagi kita wajib menghubungkan silaturahim dengan mereka. Pulanglah pada mereka, itu sikap mereka. Maka sikap kita, jangan ditanya sikap mereka terhadap kita. Kita kena tanya bagaimana sikap kita terhadap mereka. Dinyatakan di sini maknanya wajib kita berhubungan dengan mereka walaupun mereka bersikap negatif terhadap kita. Wajib juga berbaik dan juga bersikap lemah lembut walaupun mereka berkeras atau melakukan penginayaan atau sebagainya. Ini adalah satu didikan, yang mana bukan ada didikan membalas dendam terhadap orang yang membuat keras kasar layanan terhadap kita lah apalah semua, kita balas dengan senyuman, dengan lemah lembut. Moga-moga ini adalah perkara-perkara yang wajib kita laksanakan. Disebutkan juga di sini adab kita terhadap kaum kerabat kita, yang mana kaum kerabat satu istilah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran lebih kurang ada 13 ke 14 perkataan yang menyebut tentang qurba, kan, ahli kerabat kita. Ada 13 ke 14 ayat.
yang sempat saya tengok dalam Mu'jam Mufarras li Alfazil Quran, ada 13-14 lafaz qurba di sini. Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dekat sini bahawasanya kita kena dalam surah Al-Ahzab, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan mereka yang ada pertalian silaturahim setengahnya lebih berhak mewarisi akan setengah yang lain menurut hukum kitab Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum 38, fa'ata dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil zalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Maka bagi menyatakan kesyukuran, berikanlah kepada kerabatmu dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir akan hak masing-masing. Pemberian yang demikian adalah baik bagi orang-orang yang bertujuan memperolehi keredaan Allah, dan mereka itulah orang yang berjaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah tadi, surah Al-Ahzab ayat 6, wa ulul arhami ba'dahum aula bi ba'd fi kitabillah, dan merekalah yang ada pertalian silaturahim setengahnya lebih berhak mewarisi akan setengah yang lain. Jadi bila sebut dalam hukum, kadang-kadang berlaku dalam kaum kerabat kita berlaku perselisihan, antara yang berlaku perselisihan konflik yang berlaku adalah dalam bab perebutan harta. Jadi kita kena tahulah siapa dalam ilmu faraid, siapa yang boleh mewarisi, dan juga kita kena tahu juga kaum kerabat kita yang mana yang disebutkan sebagai ahli fardu, siapa dia, yang mana yang disebutkan sebagai ahli asabah, siapa dia, kan. Kita kena tahu siapa waris yang dekat dengan kita, kan. Bapa kita, yang asal daripada keturunan kita, bapa kita, tok kita, kan, nenek kita sebelah bapa, kan, tok bapa sebelah bapa, nenek sebelah bapa kita, kan, sebelah nenek kita, nenek sebelah nenek kita, kan, nenek sebelah nenek kita. Kita kena tahu ni ada lebih kurang 23, kan, 23 yang mewarisi dalam bab harta. Lepas tu anak pula, anak lelaki, anak perempuan, anak daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki, kan. Kita tengok pula belah bapa saudara sebelah seibu sebapa, kan, bapa saudara sebelah bapa, kan. Lepas tu anak saudara, yakni sepupu dengan kita, anak saudara sebelah seibu sebapa, kan, anak saudara sebelah sebapa, kan. Itu antara perkara-perkara yang kita kena perhatikanlah, kan. Dan itu yang itu ikhwah dan persaudaraan, kan. Dalam persaudaraan, saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, kan, anak saudara lelaki sebapa lah, anak saudara lelaki sebapa, kan. Jadi itu antara benda-benda, saudara perempuan seibu sebapa, kan, saudara perempuan yang seibu, banyaklah, ada lebih kurang 23, dan juga ada golongan-golongan yang kita yang tak disebut, yang tidak mendapat haknya dalam bab pewarisan, kan. Contohnya sebagai cucu perempuan, kan, cucu perempuan sebelah anak perempuan lah, apa semua yang tak dapat. Yang tu maknanya dinyatakan dekat sini kita boleh berikan akan setengah yang lain menurut hukum kitab Allah, kan. Yang boleh kita berikan kepada mereka. Nabi SAW sebut lagi yang di sini dalam surah An-Nisa, wa iza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila kerabat yang tidak berhak mendapat bahagian pusaka, yang disebutkan zawil arham, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin hadir ketika pembahagian pusaka, maka berikanlah sebahagian daripada pusaka yang sedang dibahagi-bahagikan itu kepada mereka, dan bercakaplah kepada mereka dengan kata-kata yang baik.
Ini adalah semua ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni nak menyuruhkan kepada kita pada walaupun mereka tidak ada hak kepada mereka, tidak dapat hak, tapi disebutkan kat sini hubungan silaturahim tersebut hendaklah dipelihara, kan? Hendaklah dipelihara. Nabi SAW dalam satu hadis qudsi, An-Rahman wa hazihi rahimu syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Dalam hadis kursi ni Allah Subhanahu Wa Taala kata dia, akulah yang bersifat maha pemurah. Rahim ini aku beri nama daripada namaku sendiri, maka sesiapa menghubunginya aku menghubungkan, dan sebaliknya barang siapa memutuskan nescaya aku putuskan hubungannya dengan aku. Ni satu ancaman Allah Subhanahu Wa Taala bagi pihak-pihak yang cuba nak memutuskan hubungan silaturahim kaum kerabat. Allah sendiri yang akan memutuskannya. Kemudian okey. Bersabda baginda Nabi SAW kepada seorang sahabat radhiyallahu anhu yang bertanya kepada baginda akan siapakah patut ia berbuat baik kepadanya. Jawabnya, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu yang keempat, kemudian yang paling dekat hubungannya denganmu. Begitulah seterusnya yang paling dekat hubungan denganmu. Seterusnya bersambung. Jadi kita kena utamakan ibu, utamakan bapa, lepas tu yang paling hampir dengan kita, kemudian yang paling hampir. Nabi SAW pernah ditanya, pada satu ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan yang boleh memasukkan seseorang ke dalam syurga serta menjauhkannya daripada neraka. Maka Rasulullah SAW menjawab, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimas salah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu dengannya, mendirikan sembahyang 5 waktu, mengeluarkan zakat dan menghubungkan silaturahim. Ni satu ancaman yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diletakkan sebaris kat situ. Sembah Allah, jangan syirik kepada Allah, tunaikan solat, tunaikan zakat, hubungan silaturahim. Dan seterusnya Nabi SAW sebutkan kat sini, as-sadaqatu 'ala miskin sadaqah wa 'ala zirrahim sadaqah wasilah. Sedekah di sini ada ulama mentafsirkan adalah bentuk perkara yang sunat. Ada yang ulama tafsirkan dia ataupun ulama mensyarahkannya adalah dari zakat. Zakat kepada orang miskin itu adalah seumpama sedekah. Kita memberikan sedekah. Dan yang keduanya, kalau kita memberikan kepada zawil arham, kaum kerabat kita, dan kita dapatkan sedekah dapat, dan juga yang keduanya kita dapat silah, hubungan silaturahim. Jadi inilah antara benda-benda fadilat-fadilat apabila kita melakukan hubungan yang baik di antara kaum kerabatnya. Dan akhir sekali sabda Rasulullah SAW kepada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma yang bertanya tentang hubungannya dengan ibunya yang ketika itu dalam kufur dan datang dari Mekah ke Madinah, apakah boleh dia menghubunginya? Jawabnya, na'am salli ummik, artinya ya, boleh kamu hubungkan dengan ibumu, iaitu ibumu itu. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita kena lakukan. Kadang-kadang kita sangat baik dengan pihak-pihak lain, tapi sangat dengan orang yang cukup rapat dengan kita, kaum kerabat kita, kita memusuhi, kan? Kita putuskan silaturahim, mengakibatkan kepada kita bila kita putuskan silaturahim. Ulama menyatakan di sini bahawasanya kita hilang keberkatan umur, kita sempit akan rezeki kita terhalang daripada kemampuan, keampunan dan juga kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita tidak dapat dimakbulkan dan juga kita dibenci oleh manusia. Moga-moga dengan apa yang disebutkan ini mampu kita hiasi kepada terutamanya saya sebutkan di sini bahawasanya perkara-perkara adab sebegini perlu kita hiasi, terutamanya pada diri saya, untuk kita saling berhubungan baik dengan adik-beradik kita dan juga kaum kerabat kita. Moga-moga apa yang disebutkan ini mampu memberi kebaikan kepada kita, dan juga saya mohon kemaafan jika ada sebarang salah dan silap. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.